Okey, assalamualaikum dan selamat malam. Selamat datang kepada anda semua ke satu majlis iaitu EBLC Class. Topik kita pada hari ini adalah bagaimana kita untuk menggerakkan bisnes kita melalui WhatsApp. Satu siri yang bagus, kaedah-kaedah closing ketat-ketat melalui aplikasi WhatsApp. Kalau anda tahu pun, WhatsApp merupakan satu aplikasi yang begitu popular sekali di Malaysia. Kebanyakan juga di Brunei, di Singapura, orang selalu menggunakan WhatsApp. Kita ada banyak juga aplikasi-aplikasi macam WeChat dan sebagainya, Telegram. Tetapi di kawasan sekarang ni, di Brunei, di Malaysia, di Singapura, WhatsApp adalah antara paling tertinggi lah bila kita cakap aplikasi ini. Dan saya ingin mengucapkan juga selamat datang kepada grup para Zoomers daripada grup EBLC. Kita sudah ramai berada di sana, ada lebih 100 orang yang ada bersama kita dalam grup tersebut. Anda merupakan satu tim yang luar biasa, memberikan semangat kepada rakan-rakan anda. Terima kasih. Dan kita sama-sama belajar, sama-sama membantu antara satu sama lain, grup ini. Jadi kita menyokong dan mendukung. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat juga datang kepada para peserta bengkel usahawan muda yang kita kendalikan pada bulan lepas. Dan pada minggu lepas kita sudah ada satu kelas, di mana kelas itu adalah tentang bagaimana kita nak buat FB page ataupun kita punya kedai online. Saya harap ada daripada anda yang mengambil peluang untuk membuka kedai online anda, ya, dan mula masukkan post-posting untuk promote kedai anda sebelum anda invite orang untuk melihat kedai anda. Kedai anda mesti cantik-cantik sikit kan, kena susun-susun. Jadi posting tu merupakan susunan informasi-informasi yang anda itu kan. Jadi hari ini adalah susulan daripada bagaimana kita ingin mempromosikan bisnes kita melalui online. Bagaimana kita nak buat sponsoring dan juga penjualan melalui online, melalui WhatsApp. Jadi peringatan penting biasanya kita harap juga ketika dalam training ini, kita mahukan anda buka video supaya kita dapat mengenali anda, mikrofon anda untuk ditutup, ya. Jadi mute kan supaya kita tidak mengganggu para peserta kita, speaker kita. Dan jika nama anda itu tak dapat kami kenali, tolong tukar. Sekiranya anda tidak tahu macam mana nak tukar nama anda boleh type di ruangan chat. Ada kat situ ada tulis chat. Anda cakap, okey, saya nak beri tahu nama anda. Jadinya ada host yang akan menukarkan nama on behalf anda, ya. Supaya ini untuk bantu kerana nama anda itu penting. Kita juga ada tujuan untuk pendaftaran supaya kita tahu siapa anda, kita dapat membantu dan sebagainya. Jadi pendaftaran untuk penting. Kami ada seorang rakan staff yang jaganya adalah untuk pendaftaran. Jadinya minta bantuan masing-masing, ya. Seterusnya sepanjang sesi pelajaran soalan dibuat, boleh dibuat. Bila-bila masa anda type lah di dalam chat, dalam ruangan chat, dan para speaker apabila masa dia terluang ketika di dalam antara mereka berkongsi, mereka akan lihat di dalam ruangan chat. Jadinya jangan takut, anda tulis sahaja apa yang anda rasa. Kadang-kadang bila dah nak tunggu speaker habis, anda mungkin lupa sudah. Jadi gunakan sepenuhnya teknologi yang ada sekarang dalam ruangan chat. Seterusnya kita akan buat rakaman untuk sesi kelas ini. Jadi kita akan upload dalam YouTube dan kita kongsikan dalam WhatsApp group e-business learning kita supaya anda yang tidak dapat berkesempatan untuk menelaah balik semula, tak faham, kurang faham, boleh tengok lagi sekali. Dan mungkin juga ada rakan yang tak sempat dapat sertai pada malam ini juga dapat melihat YouTube itu. Dan apa yang kita buat adalah sekiranya ada pertanyaan selepas kelas ini, anda masih lagi boleh kongsi di dalam
di dalam orang kata dalam grup WhatsApp. Jadinya grup WhatsApp tu amat penting untuk kita semua. Dan kita tidak mau mengambil masa yang panjang, sama-sama kita memberikan peluang kerana hari ini, malam ini, kita juga ada speaker jemputan. Beliau mungkin antara anda yang tidak pernah nampak muka beliau, very busy person, membuat CNI bukan secara sepenuh masa kerana beliau bertugas juga. Jadinya inilah istimewanya tentang CNI. Nak buat part time pun boleh, nak buat full time pun boleh. Jadi untuk ini kita punya speaker adalah Pearl Agency Manager Mr. Bala. Jadinya beliau akan berkongsikan kisah hebatnya dalam menggunakan WhatsApp untuk bisnes CNI. Jadinya untuk seterusnya, untuk topik seterusnya saya serahkan majlis ini kepada Sifu pengendali kelas ini, iaitu Sifu Rizwan. Jumpa Rizwan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada anda semua. Brunei, Malaysia, Singapura. Oh, kita tiga negara punya training ni bukan kaleng-kaleng. Alright, so selamat datang sekali lagi kepada anda semua. Hari ini kita punya topik memang cukup menarik sebab sebelum ni kita banyak fokus pada Facebook, kita ada fokus pada kita more to Facebook sebelum ni kan. Tapi kali ini kita pergi kepada WhatsApp. WhatsApp ni bagi saya dia lebih kepada komunikasi peringkat yang kedua. Lepas kita dapat kita dah dapat buat posting dekat dalam Facebook, dan after that untuk follow up selalunya kita akan through WhatsApp. Okey, tapi sebelum kita bermula pada hari ini untuk tengok macam mana apa benda yang dikatakan sebagai kaedah closing ketat-ketat melalui aplikasi WhatsApp ni, jom kita tengok dulu pemenang-pemenang untuk kempen kita yang lalu, iaitu cerita pasal jom promo gila-gila O2O Fresh Plan. Alhamdulillah saya nampak ramai yang buat posting. Okey, kalau ikutkan patutnya habis pada minggu lepas, tapi kita extend sampai hari ni 9/8. So maknanya jom promo gila-gila O2O Fresh Plan ni berlangsung selama 2 minggu, yang mana anda perlu post berkenaan dengan plan B yang dikeluarkan oleh pihak syarikat melalui FB CNI Malaysia, dan juga perkongsian mentor harian, poster yang diberi yang dikongsikan oleh anda dengan anda setiap hari oleh Cik Mazlah melalui grup WhatsApp, yang mana kita postkan juga di dalam Facebook berkenaan dengan motivasi-motivasi daripada mereka yang terkenal, daripada leader-leader kita Dan alhamdulillah saya nampak memang banyak posting yang anda buat, lebih kurang 100 lebih 150 ke atas. Berapa exact saya tak berapa ingat, sebab ada a few tu macam tu lah, ada yang letak hashtag EBLC7 tapi dalam masa sama posting dia lain. Itu yang kadang-kadang saya agak pening sikit lah, sebab kita dah cakap fokus kita untuk projek plan B dan juga motivasi harian. So saya berbalik kepada kita punya objektif asal lah, ikut term and condition yang kita buat daripada mula. Okey, so untuk pemenang malam ini kita ada 5 orang pemenang. Ini best, ada 5 orang pemenang, yang mana posting dia pun memang luar biasa. Tapi ini saya tak sempat nak kongsi berkenaan dengan posting. Saya cuma boleh kongsikan siapa pemenangnya dan hadiah apa yang dia dapat. So mungkin anda adalah salah seorang daripada pemenangnya. Okey, jom kita tengok sama-sama. Alright, untuk pemenang yang pertama, pemenang utama, okey, beliau dah buat comeback. Okey, tahniah kepada Cik Suria Maya. Okey, Cik Suria Maya, tahniah, anda telah berjaya memenangi produk Marine Calcium. Okey, so nak tengok apa posting dia, nanti saya akan kongsikan dekat dalam grup EBLC dalam waktu yang terdekat. Pemenang yang kedua, tahniah kepada Izzy Maurer. Sekali lagi. So, tahniah kepada anda telah berjaya memenangi 1 botol Royal Honey, CNI Royal Honey. Okey. Dan yang ketiga, pemenang yang ketiga adalah Solomon Litna. Setahu saya Litna dengan Izzy ni berada di dalam satu daerah, satu tim. Tahniah kepada anda dua, memang mengharumkan nama Sarawak. Okey, so kita kat Semenanjung jangan ketinggalan. Kalau tadi dia tengok 3 yang utama semuanya daripada Borneo. Okey, kita tengok siapa pula pemenang yang keempat. Untuk pemenang keempat dan kelima adalah pemenang hadiah Sago Hati.
disebabkan oleh jumlah likes yang tidak mencukupi, tetapi posting mencukupi lebih daripada 14 posting. So kita ada hadiah saguti untuk mereka. Kita tahniah kepada pemenang yang keempat, pemenang saguti iaitu Cik Aulia Lia telah berjaya memenangi 1 botol Royal Vita C. Okey, pun daripada Borneo. Dan yang terakhir sekali, tahniah kepada pemenang sagu hati iaitu ni datang jauh daripada Brunei, Pangeran Khairunisa Mahira. Tahniah kepada anda, anda juga berjaya memenangi 1 botol Royal Vita C. So saya nampak komitmen anda dalam membuat posting setiap hari, dan sebenarnya ramai lagi yang ada yang buat posting, sama ada anda tak cukup like ataupun tak cukup post. Mungkin itu disebabnya anda bukan pemenang hari ini, tapi bukan makna anda kalah, cuma anda belum menang. So nantikan cabaran seterusnya pada malam ni, pada ujung rancangan nanti. So hopefully kali ni lebih ramai lagi boleh buat posting. Alright. Okay, cantik. So next, sebelum kita meneruskan lagi meneruskan lagi kita punya program malam ni untuk training, terlebih dahulu saya ingin menjemput tetamu jemputan kita yang ni daripada Central, daripada KL, iaitu seorang Pearl Agency Manager, yang mana beliau banyak membuat bisnes CNI melalui aplikasi WhatsApp. So hari ini sama-sama kita dengar perkongsian daripada beliau, macam mana beliau berjaya membuat closing melalui WhatsApp itu sendiri. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Mr. Bala Murugan. Dipersilakan. Halo. Okey, dengar clear. Okey, clear. Clear. Halo, selamat malam semua. Apa khabar? Boleh dengar? Boleh, sebab all of them sekarang tengah di-mute-kan. Jadinya Okey. Alright, saya boleh start lah. Okey. Okey, selamat malam kepada keluarga CNI semua. Saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Saya Bala Murugan. Saya adalah salah seorang daripada kumpulan keluarga CNI ini yang menjalankan bisnes ini. Dan saya di sini ingin memberikan tentang cara menggunakan bisnes kita melalui WhatsApp. Okey. Yang pertama ialah sebelum kita untuk mengaktifkan WhatsApp kita, the first opportunity yang kita bagi ialah kepada rakan-rakan yang ada dalam phone book kita. Okey. Itu adalah target saya yang pertama, di mana saya akan melalui status. Alright. Kan kita ada WhatsApp, semua akan tahu kan, semua ada yang ada tahu. Kita ada status. Kita tengok banyak benda kita taruh dalam status. Okay. So dari segi itu, saya akan mengambil dua bahagian berbeza, di mana saya akan saya akan memasukkan dalam WhatsApp tu keperluan asas untuk kita dan nutrition side. Okey, iaitu nutrition kita lah. So saya akan membelah dua. Alright, bukan saya akan masuk semua sekali. So saya akan memilih produk-produk yang tertentu untuk setiap minggu. Alright, setiap minggu saya akan memilih produk-produk ini, akan memperkenalkan dalam status. Selepas memperkenalkan dalam status, okey, so semua orang yang dalam grup, dalam handphone saya ini akan melihat apa itu produk, dan saya akan juga mengisi sedikit detail mengenai isi ataupun kebaikan produk ini dan apa yang perbezaan di luar dan produk CNI. So saya akan share dengan mereka. Melalui ke ada juga di antara mereka akan menyoal saya balik. Okey, dia akan reply WhatsApp melalui status kita yang hantar tu,
dia akan menghantar WhatsApp balik dengan kita. Alright. So dari masa itu, dalam WhatsApp tu saya akan menggunakan, kadang-kadang saya akan menggunakan video call WhatsApp dan juga chat. Kebanyakannya mereka adalah chat. Bila dia dah chat dan kita telah memberikan apa yang mereka nak, maybe dalam keesokan harinya mereka akan membuat video call. Okey, membuat video call dan akan nak tahu lebih mendalam dalam melalui WhatsApp pasal bisnes CNI ini. So saya juga akan kalau saya akan menulis melalui video call ataupun WhatsApp video call, ataupun saya akan buat banyak product knowledge. Okey, saya akan berikan dalam status tu product knowledge. Dan kan kita banyak ada macam we have macam banyak apa pertandingan, bukan pertandingan, sorry, kita ada voucher. Alright, bila kita jadi membership, apa perbezaan dia, apa you dapat, apa dia punya keuntungan. So itu semua akan I masukkan dalam status itu. So bila you dah masuk dalam status tu, so siapa yang ingin reply dengan you, so you boleh follow up dengan dia orang dan menerangkan apa yang you nak beritahu kepada dia orang tentang bisnes ini. Dikategorikan dua. Satu, permulaannya mereka akan ingin menjadi pengguna. Alright. So pengguna produk. So saya akan buat produk ini, akan saya memberikan berapa harga, dan kalau saya sempat saya akan buat melalui post pun saya pernah hantar, ataupun melalui online saya akan buat melalui online, hantar kepada mereka. Alright, ini status yang saya biasa gunakan dalam WhatsApp. Dan selepas saya memberikan sesuatu produk, setelah 3 atau 4 hari, saya akan follow up balik dengan dalam grup WhatsApp ni untuk mengetahui apakah ada perubahan. Sekiranya nutrition lah. Okey, sekiranya ada nutrition, saya akan follow up dengan mereka. Ada apa-apa perubahan ke, bagaimana sekarang selepas you ambil dalam 3 hingga 4 hari dalam produk ni. Saya akan buat research dengan dia orang lah. So slowly satu by satu saya akan continue keep in touch with them, and then saya akan juga kalau boleh saya akan slowly akan introduce business sebagai pengguna menjadikan dia business. So most of that, this is the time saya buat macam tu. Tapi kebanyakan saya dapat banyak message, kadang-kadang saya pun tak dapat sebab saya buat business ni as a part time. So saya akan bila dia message, saya akan reply dengan mereka, saya akan call ataupun saya akan chat dengan you balik. So saya akan follow saya punya program saya lah. So setiap kali saya akan fikir something kreatif. Contoh kita nak, okey, macam mana kita nak produk ni, apa kegunaan. So satu, kita boleh pergi dalam company kita tu banyak produk knowledge kita banyak. Dalam tu you boleh klik link kita dalam CNI dan dapatkan, you create bagaimana cara dia. Alright. You mudahkan dia untuk orang baca dan kreatif. Kita kena kreatif sikit lah. Kita kena buat secara kreatif dan kita share dengan kawan-kawan kita dan siapa yang ada dalam handphone kita. Dan ada sesengah kawan saya juga telah recommend dia recommend dekat kawan dia. Okey, bila dia recommend dekat kawan dia, dia akan tanya lebih mendalam kepada saya. So saya akan menghantar dalam status dan dia akan share dengan dalam telefon dia. So semua produk pasal kita punya CNI, semua produk jenis apa untuk kegunaan, keperluan asas dan nutrition dan macam-macam lagi. Dan selepas dia dapat juga
dapat membuat appointment, so dia akan memberikan nombor telefon saya, so saya juga akan berhubung dengan mereka dan akan berbincang dengan mereka bagaimana CNI diperkenalkan dan lebih mendalam saya akan memberitahu pasal produk dan kebanyakan saya buat kalau malam ni saya create satu status, esok selepas pukul 11-12 mesti ada reply, okey, daripada kawan-kawan ataupun orang yang memerlukannya dan juga setengah daripada saya punya business partner, mereka pun saya akan mengantar, mereka also akan guna status yang sama untuk mendapatkan business partner dan juga pengguna produk CNI dan memang banyak persoalan dia memang banyak tapi kita kena bersedialah. Okey, so kita kena buat banyak bacaan. Okey, kena banyak baca, kita pergi Google, kita kena Google, kena hafal sedikitlah. Sebab saya permulaannya saya pun sebagai supaya orang cakap zero supaya zero juga datang untuk melibatkan diri dalam CNI, saya pun belajar sedikit-sedikit sampai masa ini menggunakan telecommunication kan handphone kita untuk membuat bisnes ni saya rasa mudah. Dalam berapa minit saja kita boleh men-sharekan beberapa ramai orang, bukan satu dua orang. Dulu sebelum last time masa kita buat, kita kena ambil masa yang panjang untuk berjumpa dengan 2 orang, 3 orang. Tapi pada sekarang untuk membuat satu appointment dengan status, you juga boleh buat sekali dengan 3 orang dalam video WhatsApp. Contohnya macam okey, you dah bagi status, ada yang minat. Saya berminat untuk menjadi member. Okey, dalam hari tu berapa orang? Alright? Berapa orang you nak jadi ingin jadi member, saya akan buat satu appointment. So this time video call, you call video call, kita akan jumpa dalam grup. Grup saya akan buat satu grup untuk hari itu and then kita akan berbincang pasal business punya konsep. Kalau produk, kita akan buat dengan produk. So itu adalah satu status yang bagus sebab semua orang saya tahu hari ni pagi sampai petang apa kita buat mesti keluar dalam status. Tapi kita ubah sikit untuk pendapatan kita dan untuk kebaikan orang lain, untuk menuju kejayaan, kita ubah status kita dengan kita taruh CNI punya produk dan juga peluang CNI, okey, kepada orang lain untuk menjalankan bisnes ni lebih baik. Okey, so ini adalah status yang saya gunakan untuk WhatsApp. Okey, maybe lepas apa yang saya cakap ini, anda juga ada yang dah berfikir idea plan for the next. Maybe you punya idea pun lebih bagus lagi. So bila you ada, you combine kan. Bila you combine kan, that means bermakna ia akan menjalankan, okay? Menjalankan you punya business dengan hebat dan you akan melaksanakan dengan baik lah. Alright, kebanyakannya product knowledge tu yang kita beri status tu terangan dia. Yang penting sekali sebab zaman sekarang bukan ramai yang tak kenal CNI, ramai yang kenal CNI. Apa tu CNI? Dia orang tahu, oh ni CNI. Apa kebaikan? Itu kita kena perlu menerangkan dengan apa perbezaan dengan produk luar dengan produk senayan. Apa gunanya kalau you guna CNI daripada you guna produk luar? So itu pun 3 jenis ni saya akan sentiasa dulu dalam saya punya status. Ataupun personally pun saya pernah WhatsApp dengan kawan-kawan saya. Personally pun saya pernah WhatsApp dengan dia
Dan ada di antara mereka ada yang tanya soalan dan saya akan menerangkan dan saya akan follow up. Itu saja. Saya ingat yang ini biasa kita semua boleh sedang melakukan dalam mindset kita, tapi dalam bidang lain. Kita ubah. Alright? Kita gunakan untuk CNI. So itu saja sharing saya pada malam ni. Semoga jumpa anda semua di puncak kejayaan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Mr. Bala, Pearl Agency Manager Mr. Bala, yang mana beliau juga seperti mana Cik Fauzi katakan dalam dalam chat box, beliau juga adalah salah seorang AST member, Amazing Superhero Team. Kalau ada nampak di sebelah kiri saya ni, AST Superhero Team ni adalah satu kumpulan CBO, leader-leader kita yang dalam usaha untuk menggerakkan especially anak-anak muda untuk lebih berjinak dalam bisnes CNI ni. Okey, berbalik kepada perkongsian Mr. Bala tadi, memang cukup luar biasa. So apa yang kita boleh dapat daripada situ adalah, kalau kita tengok tadi, Mr. Bala ada kongsikan first kali yang dia tekankan adalah penggunaan WhatsApp status. So sekarang ni sekejap lagi kita akan kongsikan sikit berkenaan dengan WhatsApp status, yang mana beliau cakap bila dia buat WhatsApp status je, kalau malam ni buat, esok pagi confirm ada reply daripada orang-orang yang berminat dengan produk dan sebagainya. Dan yang pastinya untuk buat WhatsApp status tu perlulah kreatif. Mungkin nanti Mr. Bala boleh tunjukkan dalam WhatsApp group E BLC kita macam mana posting yang apa cakap yang dikatakan yang okey lah kan. Kalau ada masa nanti harap Mr. Bala boleh kongsikan So daripada WhatsApp status tu dia kumpulkan orang-orang yang berminat tu masuk dalam WhatsApp group lepas tu dalam sama dia juga dapatkan referral daripada mereka-mereka prospek-prospek tu. So daripada situ kita nampak bisnes tu boleh berkembang. Macam dia cakap tadi, betul juga. Maksudnya kita memang mungkin daripada anda memang ramai yang buat WhatsApp status, saya tahu, sebab hari-hari kalau saya nak scroll WhatsApp status sampai habis pun saya rasa ambil masa berjam kot. Banyak gila semua orang pun ada WhatsApp status masing-masing. Tapi tukarkan kepada WhatsApp status yang berkaitan dengan bisnes untuk menambah pendapatan, untuk menjana pendapatan dalam CNI, untuk terus berjaya, terus sukses dalam CNI. Okey, sekali lagi terima kasih banyak-banyak kepada Mr. Bala di atas perkongsian yang hebat tadi berkenaan dengan WhatsApp. Okey. So, sekarang ni part saya pula, saya akan pergi in detail lah, lebih detail. Tapi malam ni kita mungkin akan kurangkan sikit part untuk apa cakap hands on yang reality punya ni. Kita akan lebih kepada teori dan juga apa cakap tips-tips yang perlu anda buat dalam WhatsApp untuk memastikan anda boleh close anda punya prospek ataupun pelanggan. Okey. Alright. So sekarang kita pergi kepada yang seterusnya, adalah yang pertamanya 4 tips aplikasi WhatsApp. Actually banyak tips dia sebenarnya, tapi sebenarnya nak cerita banyak pun tak guna, sebab saya rasa anda pun dah memang cukup pandai. Dah memang kata kita pun dah memang banyak pakai WhatsApp selama ni. Kalau kita tengok dalam grup BBLC pun kita menggunakan aplikasi WhatsApp juga. So saya nak kongsikan beberapa perkara yang mana saya rasa mungkin ada di antara anda tak familiar ataupun tak berapa nak tahu. So yang first kali berkenaan dengan WhatsApp broadcast. Okay, so WhatsApp broadcast ni adalah membolehkan anda untuk menghantar mesej pada orang ramai pada masa yang sama. Maksudnya sekarang ni anda boleh buat macam grup, macam WhatsApp group, tapi bila anda broadcast, okay, tengok kat sini dekat belah kiri skrin tu, dekat share screen tu nampak dekat dalam setting, pergi dekat new broadcast. Okey, new broadcast ni anda boleh list down kan anda punya prospek pelanggan anda dalam tu. Dia boleh up to 256 orang sekarang ni. So anda hantar satu mesej je, tapi dia akan sampai kat maksimum 256 orang ni. Tetapi bila dia orang tengok mesej tu, bukannya mesej tu dalam bentuk grup, tapi bentuk personal. Maksud dia akan pergi pada PM setiap orang ni. So bila mana mereka reply pada mesej anda tu, anda akan dapat mesej secara personal, bukannya dalam grup. Itu bezanya dengan broadcast ni. So saya rasa ini adalah satu benda yang satu sistem yang cukup bagus, satu aplikasi yang cukup bagus untuk anda gunakan WhatsApp broadcast ni untuk jemput kawan-kawan anda buat majlis ke, ataupun untuk follow up. Follow up satu grup pelanggan ataupun prospek yang sama. Dalam masa sama anda belas untuk mereka semua. So akan menjimatkan masa anda. So untuk lebih detail nanti mereka akan reply dan anda boleh PM seorang-seorang di antara mereka tu. Very simple dan memang cakap memang best lah untuk guna broadcast ni.
Even kita kat CNI pun ada banyak gunakan WhatsApp broadcast ni untuk hantar info kepada anda semua. Okay. So yang kedua WhatsApp web. WhatsApp web ni adalah apa orang cakap, selain daripada anda boleh tengok WhatsApp dekat dalam aplikasi dekat phone anda, jika anda ada laptop ataupun desktop, anda boleh pergi ke dalam WhatsApp web ni, anda type je dekat Google tu WhatsApp web. So dia akan pergi kat situ, dia akan bagi anda QR code macam tertera dekat dalam skrin anda ni. So anda perlu pergi dekat WhatsApp web di dalam aplikasi WhatsApp anda. So anda just scan je kat situ, dia akan linkkan WhatsApp anda ke dalam laptop ataupun desktop anda. So lebih memudahkan kerja. Kalau anda jenis orang yang busy macam Mr. Bala tadi, kerja dekat apa orang cakap dekat dalam sektor perbankan dan memang dia busy hari-hari, mungkin nak tengok phone sentiasa tu susah. So bila mana dia buat kerja dekat laptop ataupun desktop, so dia boleh buka sekali WhatsApp web ni, lebih mudah untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan di dalam WhatsApp. So memang very simple lah. Kalau dulu satu benda lagi orang gunakan benda ni, kalau cara jahat dia, kalau anda nak stalk orang, anda ambil phone dia, scan dekat dalam QR code tu. So maknanya apa WhatsApp dia semua masuk dekat dalam anda punya phone jugalah. Itu cara suami nak stalk isteri ataupun isteri stalk suami. Tips tambahan tu. Okay. Alright, so lebih memudahkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, WhatsApp status. Seperti mana yang dikongsikan oleh Mr. Bala tadi. Apa yang best yang lagi dengan WhatsApp status ni? Salah satu cara mempromosikan produk bis yang popular buat masa kini, tapi tak boleh terlalu hard sell. Kalau kita asyik keluarkan semua posting produk ataupun masih jual, lama-lama orang akan block daripada tengok WhatsApp status kita. Kena ingat tu sebab saya jumpa ramai juga, tapi bukan kat CNI tapi company-company lain yang kita tengok sampai 100 status dia seorang je. Saya nak habiskan scroll 100 status tu, ambil masa So kalau boleh jangan, ni selang-seli lah, mungkin 2-3 posting kenaan produk, lepas tu cerita pasal diri anda ke. Saya suka style macam Cik Tini daripada Seremban. Saya tengok dia buat cerita pasal produk, boom, keluar TikTok. Dia masukkan dekat dalam WhatsApp status. So orang terhibur kat situ. Orang akan sentiasa menantikan. Sorry Cik Tini, saya gunakan sebagai contoh. So maknanya anda boleh kongsikan, anda buat video ke macam Judith, saya tengok itu, tiba-tiba dia cerita produk, tiba-tiba status dia keluar, dia tengah gelak gila-gila dekat pokok pelam tu. Benda dah dia buat masa tu sebab buah tu besar gila kan. Okay, so dia kongsikan pengalaman dia, kisah hidup dia, dan juga dalam sama dia juga buat jualan melalui WhatsApp status. Sebab memang kalau kita tengok tiap-tiap kali kita buat WhatsApp status ni, contoh macam saya, kalau saya buat WhatsApp status tak kurang daripada 100 orang yang tengok. Tapi saya memang tak buat jualan lah sebab saya memang staff kan. So anda sebagai seorang CBO yang memang buat bisnes, saya nampak itu adalah potensi peluang yang besar kat situ. Macam Mr. Bala cakap tadi, salah satu cara tempat untuk buat promosi yang berkesan. So gunakanlah WhatsApp status anda untuk buat jualan. Dan dalam masa sama, kalau anda perasan dekat bawah tu, dekat share screen tu, kongsikan pada cerita Facebook. Ataupun boleh share dekat Facebook story anda. So bila mana lepas anda hantar status tu, anda klik dekat sini, dekat kongsikan pada cerita Facebook ataupun share your Facebook story to your Facebook story. Klik situ, dia akan masuk ke dalam Facebook story anda. So cakap campak ataupun baling satu batu kena 2 ekor burung lah. Anda boleh promote dekat WhatsApp, anda juga boleh promote dekat dalam Facebook story. Okay. Ini salah satu fungsi yang bagus juga. So anda akan ada dua medium komunikasi yang berbeza. Okay. So pastikan gunakan WhatsApp status ni. Buat permulaan ni mungkin try antara 1-2 dulu. Tapi ingat jangan buat lebih daripada, kalau boleh jangan lebih daripada 10 lah sehari. Buatkan lebih kurang bawah 10 should be okay lah. Orang mesti tengok lagi. Kalau banyak-banyak orang skip je ataupun orang block kita terus. Itu yang saya risau. So maknanya limitkan benda tu. So yang seterusnya WhatsApp group. Tadi pun Mr. Bala share, yang ni saya rasa common lah. So kalau tengok belah kiri tu, ni semua WhatsApp group yang saya punya dalam CNI je, kalau tengok banyak. So mungkin juga ini contoh berbeza-beza region, berbeza-beza negeri. So kalau untuk anda, kalau anda buat posting, mungkin anda ada target market anda. Okey, yang ni anda nak target untuk wellness. Yang ni target untuk produk skincare contohnya. So buat 2 grup yang berbeza untuk cerita yang berbeza. Maksudnya bila cerita wellness je. Kalau cerita pasal katalah minuman, pasal beverage, pasal tongkat ali ke whatever pun satu grup lagi. So mana beza-bezakan grup berdasarkan prospek dan pelanggan anda.
sebelum mereka menjadi ataupun bila mereka dah jadi pelanggan pun boleh macam tu. Ataupun kalau anda nak combine semua pun tak ada masalah. Tapi kalau anda rasa anda nak fokus pada produk, macam tu cara dia. Tapi kalau nak fokus pada bisnes, cukup kongsikan pada satu grup saja. Anda update satu grup saja. Okay? So maknanya ini juga adalah satu fungsi yang best, dan satu WhatsApp group boleh up to 256 orang juga ahli di dalamnya. So kalau boleh penuhkan WhatsApp group anda dengan anda punya prospek dengan pelanggan anda. So kongsikan segala share tips dan sebagainya dalam tu. Okay, so itu adalah 4 tips yang saya rasa yang mungkin ada daripada anda tak berapa familiar lagi. Yang lain saya tak nak cerita panjang, saya rasa anda lagi pakar daripada saya berkenaan dengan WhatsApp. Okay, so next kita pergi kepada WhatsApp Business. Saya nak kongsikan sikit pasal WhatsApp Business. Sebab ada juga yang tanya saya apa beza dengan WhatsApp biasa dengan WhatsApp Business. Sebenarnya tak banyak beza. Okay, first kali apa yang paling berbezanya adalah daripada segi dia punya logo je lah. Kalau anda tengok WhatsApp biasa yang macam ada dekat belah kiri saya ni, tu yang ada bentuk telefon kat dalam tu WhatsApp biasa. So dekat dalam skrin tu anda boleh nampak WhatsApp Business, dia punya dalam dia logo B, Business. Tu beza dia first kali, memudahkan peniaga-peniaga kecil berkomunikasi dengan pelanggan. So untuk WhatsApp Business ni dia lebih profesional lah. So bila saya tanya dengan orang, kenapa mereka pakai WhatsApp Business? Saya sendiri tak pakai sebab saya tak ada bisnes. So untuk yang WhatsApp Business ni, mereka pakai untuk satu telefon boleh ada 2 WhatsApp. Satu WhatsApp personal, satu lagi WhatsApp Business. Dan yang paling best lagi, WhatsApp Business, apa yang specialnya dia, minta maaf ya Kak Fazada, Cik Fazada ni kita, saya gunakan Cik Fazada punya WhatsApp Business punya profile. Okay, kalau anda tengok dekat sini, dia punya, apa orang cakap, dia punya profile detail dia, dia boleh isi semua, alamat dia, dia boleh isi location, Google Map dia. Dan kalau anda ada waktu bekerja, katalah lepas pukul 8 malam ataupun lepas pukul 6 petang, anda tak nak orang kacau anda. So anda boleh buat business hour, pukul 9 sampai pukul 6 petang je. So apa-apa yang berlaku lepas pada tu, dia akan hantar away message. Maknanya kita akan reply balik besok. Boleh letak email anda. Dan lagi best lagi, dia boleh verify anda punya business tu genuine ke tak. Kalau anda verify benda tu, bila orang yang biasa main WhatsApp Business ni, dia akan nampak orang ni memang orang cakap memang business betul-betul. So dia akan verify, dia akan hantar detail dekat WhatsApp untuk verifikan diri dia, untuk sahkan diri dia adalah peniaga yang benar. So boleh gunakan telefon rumah atau pejabat, boleh mempunyai 2 WhatsApp dalam satu phone, satu WhatsApp personal, satu WhatsApp Business. Tetapi untuk pengetahuan anda, satu WhatsApp personal, satu WhatsApp Business, 2 nombor yang berbeza. So maknanya kalau anda nak ada WhatsApp Business, anda perlu ada satu lagi SIM card lain untuk anda masukkan nombor telefon untuk untuk verifykan dulu WhatsApp Business tu. Lepas tu sama ada anda nak cabut atau nak maintain kan, kalau anda punya phone ada 2 SIM card, anda boleh masukkan 2 SIM card. Kalau tak ada, yang anda masukkan yang WhatsApp yang personal punya nombor je. So yang WhatsApp Business akan kekal kat situ. So nombor dia berbeza dengan nombor yang personal tu. So macam kita beritahu tadi, mempunyai ciri-ciri waktu beroperasi, verification account, mengelakkan pengguna tertipu, boleh letak laman web, boleh letak alamat dan juga informasi ringkas berkenaan dengan bisnes anda. Okay, so profile bisnes seperti alamat, kategori bisnes, waktu operasi dan alamat boleh ditambah melalui access menu setting dekat business setting. Itu cerita pasal WhatsApp Business. Ini satu, apa perbezaan dia dengan WhatsApp personal. Yang keduanya, dia ada get rating away auto reply. So maknanya anda akan nampak bisnes tu lebih tersusun, di mana bila mana ada orang hantar mesej ke anda, automatik dia akan reply. Maknanya aplikasi ni sendiri akan reply. Kita dah set siap-siap dekat bahagian greeting message tu. Okay, contoh orang cakap hello ke, hi ke. Contoh kat sini, welcome to Sunrise Cake. Selamat datang ke kedai online Sekia, contoh kan. Anda boleh set kat situ siap-siap. So siapa-siapa hantar, dia akan hantar dulu message tu as a greeting. Ataupun macam saya beritahu tadi, anda letak business operation hour anda sampai pukul 6 petang. Lepas pukul 6 petang, anda tak reply, dia akan automatik anda boleh set dekat situ away message. Minta maaf, sekarang kedai ditutup, saya akan menghubungi anda semula pada hari esok jam 9 pagi. Contoh, kalau anda tak nak orang kacau anda lah. Tapi kalau anda buat bisnes 24 jam, itu terpulang pada anda. So dia akan nampak lebih detail. So maknanya anda tak perlu terkejar-kejar untuk reply mesej setiap orang dalam waktu yang
Tak perlulah tengok phone 24 jam, dia akan auto reply. Sebab bila kita cerita dalam bisnes, orang selalu nak pantas. Kalau dia nampak orang tu kadang-kadang, lambatnya dia reply, malas deal dengan dia deal dengan orang lain dulu. So benda ni juga berguna untuk orang yang buat bisnes lah, macam anda semua. So bila orang nak tanya pasal produk ke apa, dia akan hantar dulu greeting message ataupun away message. So automatic dia faham, okey sekarang ni dalam keadaan apa, anda punya condition apa semua. Maknanya bukanlah message dibiarkan tak berreply. Alright, itu beza dia dengan WhatsApp business ni. So kalau siapa yang nak ada WhatsApp business, pastikan lepas ni masukkan anda punya phone aplikasi, install WhatsApp business dan masukkan satu lagi SIM card lain untuk verifykan WhatsApp business application anda. Okay, kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dekat dalam ruangan chat kalau tak apa-apa nak clear dan sebagainya. Okay, ini away sama juga tadi macam cakap, lepas daripada waktu kerja ataupun anda bercuti ke apa, anda boleh siap. Okey, 3 hari ni tak nak ada orang kacau ataupun anda memang tak boleh nak jawab mesej. Anda berada di luar kawasan so anda boleh siap untuk bagi tahu dia orang yang anda sekarang ni tak ada apa cakap, tak ada dekat ni lah, tak boleh nak online. Okey. Alright. Okey, so satu lagi betul Cik Mazlah, terima kasih di atas perkongsian. Untuk broadcast tadi, balik pada broadcast, make sure orang-orang yang nak terima broadcast anda tu dia save dulu nombor anda. Kalau mereka tak save, message tu tak akan sampai juga pada mereka. Sebab itulah bila kita nak buat broadcast list, pastikan kalau orang baru lah, kalau orang yang dah kenal, kita dah tahu dah memang dia save nombor kita. So kita message dulu dia orang, minta tolong save nombor ni untuk kita hantar info-info pada masa akan datang. Okay? Alright, so itu cerita. Memang tak banyak beza pun WhatsApp business dengan WhatsApp biasa. Dua beza yang utama, boleh dua WhatsApp dalam satu phone. Yang kedua, boleh profile anda detail boleh masukkan dekat dalam WhatsApp business. Tiga, yang satu lagi untuk boleh letak greeting away message tu. Anda boleh buat auto reply. Itu tiga benda yang berbeza. Kalau anda nak pakai lah, lepas ni boleh install WhatsApp business. Free tak kena bayar apa-apa pun. Cuma kena ada 2 SIM card saja. Alright, so next. Yang saya nak kongsikan dengan anda adalah berkenaan dengan WhatsApp.my. WhatsApp.my ni adalah satu sistem yang mana dibuat oleh orang Malaysia juga, WhatsApp.my ni, yang mana anda boleh buat WhatsApp, anda boleh WhatsApp direct ataupun prospek pelanggan anda boleh WhatsApp direct kepada anda tanpa perlu save nombor anda. Just klik link tu, terus dia WhatsApp. So mungkin ada daripada anda yang tak pernah guna, so anda boleh try lepas ni, very simple. Ada 2 cara. First kali, versi pertama biasanya orang akan letak link macam ni, www.whatsapp.my/nombor telefon. Anda boleh try dekat nombor telefon anda sendiri, tak perlu nak register, tak perlu nak apa, anda boleh terus buat macam ni je. Type dekat dalam WhatsApp, www.whatsapp.my/nombor telefon anda. Tapi make sure anda letakkan 60 kat depan. 60, area code kita, country code kita 60 kena letak. Kalau tak letak, link tu tak akan sampai kat kita. So letakkan 60, lepas tu nombor telefon bla 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 kat belakang tu. So kalau anda bukan setakat tu je, lepas anda buat www.whatsapp.my/nombor telefon/ lagi, anda boleh create content yang pendek untuk anda tahu kategori mana orang ni. Maknanya sekarang anda tengah buat iklan ekstasi. So anda buat dia punya message kat itu, nak order ekstasi. So bila orang klik link tu nak order ekstasi, dia akan hantar message kat kita macam saya type dekat belah gambar belah kiri tu, dia akan keluar macam kat bawah tu, nak order ekstasi. So tiba-tiba anda nak buat satu lagi iklan berkenaan dengan Little Wonder. Lepas tu anda tukar pula link kat sini, www.whatsapp.my/nombor telefon/ nak order Little Wonder. Boom, orang hantar message, okey anda tahu yang ni daripada kategori Little Wonder. So mana kita dah boleh segregate, kita boleh pisah-pisahkan prospek-prospek pelanggan kita kat situ. Bergantung pada produk, pada iklan yang diorang tengok. Kita je tahu kita posting tu. So setiap belakang tu boleh tukar terus. Memang very simple, memang senang. Dan untuk pengetahuan anda, kalau link macam ni tak ada limit. Anda boleh buat berpuluh-puluh link yang berbeza-beza. Maksudnya yang slash belakang tu nak order SLC, nak order Little Wonder, nak order Tongkat Ali, nak order Royal Fantasy, suka hati anda nak buat apa. Itu unlimited, benda ni free, percuma saja, tak perlu nak bayar apa-apa dan tak perlu masuk apa-apa website. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, versi yang kedua anda perlu masuk website www.whatsapp.my sendiri.
Yang apa yang best lagi, versi ni lagi power sebab anda boleh buat subdomain, anda boleh buat macam website. So, okay, first kali pergi dekat whatsapp.my. Okay, daftar dulu, masukkan nombor email dan juga password. Daftar cuma dia akan hantar email. Klik verify email daripada email anda. So, anda akan login. Anda akan login, masuk ke dalam link. Ini link saya. Contoh, saya masukkan. Okay, apa yang kita boleh buat dekat sini, kita boleh buat macam ni. Yang saya bulatkan ni, kat URL. URL tu https/ saya nak kurus bang.whatsapp.my. Okay. So anda boleh buat link tanpa anda letak nombor telefon anda pun kat sini. Tapi untuk tambah link, klik dekat add link tu. Add link tu untuk yang percuma up to 5 link saja anda boleh save untuk satu nombor. Kalau untuk buat subdomain macam ni. Kecuali kalau anda upgrade macam kat atas ni dia tulis upgrade sekarang. Upgrade sekarang RM25 sebulan, tak silap saya, kena bayar untuk langgannya. Tapi untuk permulaan tak perlu pun, untuk anda guna je yang free tu, 5 link anda boleh buat untuk yang subdomain ni. Apa yang bestnya berkenaan dengan subdomain ni, link dekat sini, anda boleh nampak kat situ prefill tag ni, tag apa yang anda nak masukkan. Ini boleh panjang lagi kat sini. So klik, anda dekat klik tu anda boleh nampak 0 ke 10 ke 15, maksudnya berapa orang yang klik anda punya nombor telefon tu, klik anda punya link tu. Anda boleh nampak daripada situ. Kalau ada 100 orang lah, mungkin mesej sampai 30 je, tapi yang dah klik ada 100 orang, yang lagi 70 cancel nak hantar mesej kat anda. So anda boleh nampak statistik yang mana orang lagi minat untuk tekan, yang mana orang lagi minat untuk klik dan sebagainya. Okay. Dan yang best lagi dekat dalam ni anda boleh edit. Kalau kata hari ni, dia memang boleh maksimum 5 link. Tapi setiap link tu anda boleh tukar ikut keperluan anda lah. Maksudnya anda boleh tukar lagi. Maksudnya boleh edit lagi banyak-banyak kali. Unlimited. So pastikan gunakan link untuk whatsapp.my ni. Sama ada yang free, yang apa? Yang direct link tanpa perlu masuk website, ataupun yang masuk website ni anda akan dapat subdomain. So tak nampak nombor telefon anda kat situ. Ini pun percuma saja, tak perlu bayar. Okay, so kalau anda contoh jual produk berlainan, buat satu link untuk SLC, buat satu link untuk Offspring, buat satu link untuk RJ Skincare dan seterusnya. Jika jual itu anda berikan link yang jual itu anda tadi, peserta mesej saya nak order, itu anda di bahagian prefill text. So sebelum guna link tu, pastikan lepas anda type tu, anda klik link tu, balik ke nombor telefon anda ke tak. Kalau tak balik, maknanya mungkin ada silap kat situ. Check dulu, test dulu. So ini adalah cara paling mudah. So tak perlulah orang tiap-tiap kali berminat dengan produk, anda bagi nombor telefon 0123456777 contoh. Tapi orang kena tarik balik, kena save dulu nombor anda dalam phone. So silap-silap benda tu menyebabkan orang tak berminat untuk beli produk dengan anda atau buat join business dengan anda. Sebab nampak leceh. So kalau klik link je, laju je. Dan boleh kata sekarang ni 90% online seller dekat luar sana memang gunakan link whatsapp.my ni. Easier, simple dan mudah. Tak perlu nak save. Alright? Itu yang ketiga. Dan yang seterusnya. Okey, kita pergi kepada closing, kaedah closing ketat-ketat melalui WhatsApp. Okey, so tadi pun Mr. Bala share, dia cakap dia banyak menggunakan status dan sebagainya. Tapi bagi saya, selain daripada status itu sendiri, Facebook link yang anda, Facebook post yang anda buat selalu sebelum ni, so gunakan tu juga untuk promote anda punya link WhatsApp. So daripada WhatsApp anda boleh kategorikan pelanggan prospek tersebut, dan juga mungkin anda boleh buat grup ataupun broadcast kepada mereka. So first kali apa yang kita perlu tengok adalah aliran follow up. Untuk ni adalah untuk follow up. So momen berlakunya jualan ada dua momen. Satu, pada hari sama prospek tengok iklan tu. Maksudnya ini anda post, prospek tu terus message pada anda. Yes. Tapi mungkin dia akan terhenti setakat tu je. So apa yang anda perlu buat pada hari esoknya, bukan tinggalkan terus. Tapi follow up. Itu yang paling penting. Sebab tu hari ni apa yang saya nak tekankan sebenarnya adalah part ni lah sebenarnya. Macam mana untuk pastikan mereka yang berminat tu tak pergi begitu saja. Jadikan mereka daripada prospek kepada pelanggan anda. So sebenarnya follow up nombor 2 adalah penyumbang terbesar pada keseluruhan jualan berbanding dengan jualan pada hari yang sama, nombor 1. Cumanya kita tidak memandangnya sebagai satu aktiviti yang serius untuk dilakukan setiap hari. Akhirnya patutnya jualan banyak berlaku tapi anda sia-siakan sebab anda tak follow up.
So siapa yang kita perlu follow up, ada dua kategori, satu prospek, satu pelanggan. Dengar sama tapi sebenarnya berbeza prospek, pelanggan. Apa benda beza dia? Okay, so bila anda buat iklan dekat Facebook, anda buat posting dekat Facebook ataupun buat dekat WhatsApp status, so mereka akan WhatsApp anda. So kalau anda berjaya close sale, itu dinamakan sebagai pelanggan. Kalau anda tak berjaya close sale, maknanya dia tak beli barang anda, itu dinamakan sebagai prospek. So dia kekal sebagai prospek. Pada asalnya dua-dua prospek, tapi bila dia dah beli barang anda, automatik dia akan dikategorikan sebagai pelanggan, customer anda, klien anda. Tetapi selagi mana dia tak beli barang, selagi itu dia adalah prospek. Beliau adalah prospek kita. Okay. So first, fakta kita takkan berjaya close semua prospek, betul tak? Saya kalau ada kat sini boleh angkat tangan, siapa yang WhatsApp semua orang, semua beli barang anda. Ataupun semua masuk jadi member dengan anda. Kalau ada saya nak belanja makan, ada tak? Daripada 100 orang, 100 masuk beli barang. Kalau ada saya rasa bersepah sekarang ni apa tu yang dapat income ni tinggi kan. Tak semestinya So faktanya kita tak akan berjaya close semua prospek dalam satu hari. Pasti ada prospek yang kita tak berjaya close. Setiap prospek akan berhenti pada beberapa checkpoint Dari checkpoint dia di bawah sebelum kita prospek tamatkan chatting tersebut. So 5 checkpoint berkenaan adalah yang pertamanya selepas tahu info produk. Kita dah cerita dekat dalam WhatsApp status ataupun dekat dalam Facebook post berkenaan dengan produk tu. Tapi mungkin mereka berminat, mereka nak tahu dengan lebih lanjut, mereka akan WhatsApp kita untuk bertanyakan info produk. Itu satu checkpoint. Lepas habis je info produk tu, klik senyap. Terus tak meneruskan chatting tu, maknanya dia masih lagi kekal sebagai prospek kita. Tapi jangan abaikan mereka, teruskan follow up. Okey, sekejap lagi kita tunjuk macam mana cara nak follow up. Yang kedua, selepas tahu harga. Ini paling banyak sebenarnya. Lepas tahu harga, okey dah tahu harga barang, alamak mahalnya, tak boleh tak nak lah. Pun senyap, berhenti setakat tu je. Yang ketiga, selepas dapat nombor akaun, berminat nak beli. Lepas tu minta nombor akaun, pun senyap. Itu checkpoint yang ketiga. Masih kekal sebagai prospek sebab kita masih belum berjaya close sale. Yang keempat, selepas bagi alasan. Semua dah tahu info produk, dah tahu harga, dah dapat nombor akaun apa semua, tiba-tiba nanti jap saya nak tanya suami. Nak tanya isteri. Nanti dulu saya nak fikir, saya nak sembahyang istikharah dulu. So banyak dia punya alasan. So itu checkpoint yang keempat. Dan yang terakhir sekali, lepas bagi detail postage. Yang ni yang paling kritikal, sampai last sekali dah bagi alamat apa semua, tiba-tiba tengok tak buat payment. Apa tu, dah bagi detail, dia dah bagi nombor alamat, nama dia, detail dia, tapi masih tak buat payment. Itu masih juga belum dikira sebagai close sale. Close sale ni maknanya alamat payment tu dah dapat. Payment dah dapat, anda pun dah post kepada mereka barang, itu baru dinamakan sebagai close sale. Ataupun mereka telah isi borang dan join jadi member. Jadi CBO dalam CNI, itu baru dinamakan sebagai close sale. Selagi mana dua perkara ni belum berlaku, itu bermakna mereka yang kontak anda adalah sekarang ni masih lagi bertaraf prospek. Okay, next. Pelanggan so ada orang dah close sale, dah jadi pelanggan. Dah jadi pelanggan nak follow up apa lagi kan? Orang tanya. No. Sebenarnya dah jadi pelanggan tu, lagi kita kena jaga berbanding dengan prospek. Sebab apa? Sebab follow up tu masih perlu untuk pelanggan-pelanggan. Macam mana cara nak guna produk, macam mana testimoni dia, apa kesan sampingan dia kalau produk lah kan. Atau pun orang buat bisnes, kat mana dia orang tak faham, kat mana dia orang nak bermula, start follow up. Itu paling penting. Kalau anda tak buat benda ni, sebenarnya anda punya rukun bisnes anda masih tak lengkap lagi. Anda buat posting, buat marketing apa semua, tapi bila part follow up, yang ni ramai kantoi sebenarnya. Ramai fail kat sini. Bukan katalah, ramai. Sebab tu dah jadi ahli, dah jadi CBO, tiba-tiba kita tinggalkan dia di kapal-kapal. Sebab nak dapatkan network expansion incentive yang bernilai RM20. Lepas tu kita tinggalkan macam tu je. So sebenarnya kita dah rugi kat situ. Kita tak nampak untuk long term dia. First kali, kenapa pelanggan-pelanggan ataupun mereka yang dah jadi ahli di bawah anda, dah jadi downline anda, sebenarnya itulah orang yang perlu anda betul-betul jaga, kena closing ketat-ketat kat situ. Sebab mereka dah letakkan trust kat anda. Kalau tak ada trust untuk anda, maknanya tak akan berlaku closing sale tu. Maksudnya mereka dah percaya kat anda. Mereka dah beli barang dengan anda. Mereka dah jadi member, dah jadi ahli di bawah anda. So, adakah wajar jika anda meninggalkan mereka begitu saja? So, itu yang paling penting. So, follow up.
Sebab kepercayaan adalah satu value yang paling mahal dalam close sale. Sekali pelanggan sudah percaya beli barang dengan kita untuk kali pertama, untuk kali kedua, kali ketiga, untuk kita repeat, suruh dia repeat order ke, untuk suruh mereka start buat bisnes ke, upsell ke, cross sell ke dan sebagainya, senang sebab mereka dah percaya dekat kita. Itu yang penting So maknanya perlu follow up. Okey, macam mana cara nak follow up? Banyak sangat cara sebenarnya untuk follow up. Tapi hari ini, sekejap lagi saya akan kongsikan beberapa saja sebab masa mencemburui kita. Okey, sebelum kita pergi bagaimana tips untuk buat apa orang cakap buat closing. Dua saja dia tak kerja. Okey, khabar. Alright, so yang seterusnya 4 mindset follow up. Apa mindset yang anda perlu simpan dekat dalam kepala anda, kenapa anda perlu follow up? Sebab bila cerita pasal follow up, orang akan fikir bila nak bank in, bila nak buat payment. Selalunya bila nak beli barang. Itu gangster punya style. Bukan itu kita punya matlamat kena ingat. First kali dalam kepala, kalau itulah kita punya apa orang cakap, kita punya pemikiran, insya-Allah bisnes tu akan gagal. Bukannya akan berjaya, akan gagal, akan tidak sukses. Sebab tu mindset paling penting, sebab tu saya nak tekankan kepada anda hari ini 4 mindset ni kena ada untuk anda sebagai seorang CBO yang profesional, sebagai seorang online seller, online marketer yang profesional. Okay, so kalau tengok kat bawah tu, the reason most business do not make profit is because they not do follow up of more often. Maksudnya kebanyakan bisnes gagal disebabkan oleh mereka tak buat follow up yang kerap. So kita kena kerap follow up. Tapi ingat, bukan dalam bentuk paksaan, hasil, bila nak bayar, bila nak buat payment. Okay, bukan macam tu So macam mana cara dia? Alright, first kali yang saya nak kongsikan lah. First mindset, care. C-A-R-E ataupun bahasa Melayunya ambil tahu, prihatin. Kita perlu ada rasa care, ambil kisah tentang prospek. Prospek yang WhatsApp kita tadi, sebenarnya mereka ada masalah. Mereka sedang cari jalan penyelesaian untuk masalah mereka tu. So, mungkin sebab mereka tak faham tentang produk kita ataupun mungkin dia tak nampak kita boleh bantu mereka, so dia tak jadi nak beli. So, apa tugas kita sebagai seorang penjual ataupun seorang CBO, CNI Business Owner, pemilik bisnes CNI adalah untuk follow up dan tanya keadaan mereka. Cuba jadikan, cuba lebih banyak bertanya dan cuba jadi a good listener, pendengar yang bagus. Pendengar yang bagus. Maksudnya, kurangkan bercakap, bagi dia orang bercakap. Bagi dia orang bercakap, tengok apa masalah dia dan kita bagi solution, bagi jalan untuk menyelesaikan masalah tu. Okay, itu first mindset. Yang second, mindset yang kedua, nak bantu. Tadi care, jaga. Yang penting yang kedua dalam hati kita niat, bila kita jadi CBO, bukan nak buat duit je, aku nak sakau duit orang. Bukan bukan nak sakau duit orang, bukan nak rompak duit orang, bukan nak ambil duit orang macam tu je, nak jual barang tanpa etika. No, kita nak bantu orang. So kita kat CNI cukup betul sebab kebanyakan produk-produk kita memang, bukan kebanyakan, memang semua produk kita adalah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah orang yang dekat luar sana. Dari segi masalah daripada produk wellness ke, produk home care ke, auto care ke, semuanya orang cakap apa, dia punya fungsi utamanya adalah untuk membantu orang kat luar sana menyelesaikan masalah mereka. So ini adalah yang paling core ataupun asas dalam mindset follow up. So fikir dalam kepala kita, kita nak bantu dia orang. Bukan fikir bila dia nak buat payment. Itu kemudian. Sebab bila orang dah percaya kat kita, ingat bila orang dah trust kat kita, automatik dia akan beli barang dengan kita. Automatik dia akan percaya dekat kita dan segala benda. Bukan setakat satu produk kita boleh jual. Mungkin lagi 20 produk kat belakang kita boleh jual. Yang ni saya salute, macam contoh kita punya Presiden ASD, Encik Fauzi, saya nampak dia punya cara memang cukup bagus. Bila dia buat closing je, bukan satu produk je, dia boleh bantai lagi 3-4 produk kat belakang tu. Dan saya percaya ramai daripada anda, leader-leader juga ni, memang cukup power dalam part ni. Tapi hari ni kita cerita untuk mereka yang baru berjinak dalam CNI. So pastikan anda ada mindset untuk bantu orang lain. So kita nak bantukan mereka selesaikan masalah mereka dan mungkin juga produk yang kita jual tu tak sesuai untuk mereka, mungkin kita boleh cadangkan produk lain. So kita bantu mereka walaupun mereka tak beli dengan membeli daripada kita, mungkin kita loss dari segi profit buat masa tu, tapi kita gain melalui kepercayaan. Kita dapat nilai itu daripada kepercayaan mereka. Untuk long term sebenarnya kita dah close sale untuk long term. Mungkin sekarang dia tak beli barang dengan kita, mungkin akan datang dia akan beli barang dengan kita. Yang penting kita pegang dia orang rapat-rapat, closing mereka ketat-ketat. Bukan daripada segi jualan saja, tapi dari segi kepercayaan. Itu paling penting. First kali trust.
dapatkan trust setiap orang yang contact kita. Yang ketiga, nasihat. Banyakkan beri nasihat. Contoh kawan kita perokok tegas, bagi kita kawan tak merokok, kita akan sentiasa nasihatkan mereka supaya berhenti merokok sebab merokok membahayakan kesihatan. Contoh. So, follow up tu lebih kurang macam kita nasihat pada prospek untuk perbaiki hidup mereka ataupun hindari dari masalah mereka yang hadapi seawal mungkin sebelum melarat. So, kita boleh kongsikan share tips ke ataupun video dan video testimoni ke yang berkaitan dengan masalah mereka. So itu adalah contoh nasihat-nasihat yang kita boleh bagikan kepada mereka-mereka ni, prospek-prospek kita, supaya mereka lebih berminat untuk beli barang. Yes, Kak Pak, kepercayaan tu sangat penting, betul. Sebab orang beli barang, saya selalu cakap, saya tekankan dalam kelas-kelas analysis sebelum ni pun, orang beli barang 80% sebab kita, bukan sebab produk. 20% je sebab produk. Sebab bila kita cerita pasal produk, bukan anda seorang jual produk, kita ada berpuluh ribu CBO kat luar sana yang jual produk. Mungkin hari ni dia cakap anda jual produk bagus, tapi mungkin sebab attitude anda tak layan dia orang ke, anda tak follow up dengan dia orang ke, dia orang beralih arah pergi dekat luar sana beli dengan orang lain. So siapa yang rugi? Bukan mereka tapi anda. So pastikan trust tu, dapatkan trust dia orang, tak kisah apa anda jual, insya-Allah berjaya. Dan yang terakhir sekali, mindset keempat, kekalkan persahabatan. Ini paling penting. So anggap mereka ni semua sebagai sahabat kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita. Bukan sebagai seorang penjual dengan pembeli saja. So dapatkan jurang gap tu kepada menjadi sahabat. So bukannya kita follow up dengan orang cuma nak bagi tahu cerita pasal promosi, nak cerita pasal produk, no. Tapi apa yang paling penting untuk mereka kenal. First, kenal kita, suka kita, percaya kat kita, ingat kita. Itu yang paling penting, ingat kita. Bila cerita CNI dia ingat Kak Pah Taiping jual produk CNI. Itu yang paling penting. Maknanya dalam kepala mindset kita dah ada branding kita dekat dalam diri dia orang. Ini berbalik kepada personal branding juga sebenarnya. Alright, kekalkan persahabatan, rapat dengan dia orang, bagi mereka sampai kenal. Bila dah tengok Cik Fauzi CNI, terus orang nampak kat situ. Nak beli barang CNI, nak beli kopi lah, cari Cik Fauzi. Automatik. So bina jenama anda dekat situ. Kekalkan persahabatan dengan mereka. So untuk kita nak kekalkan persahabatan ni, result-nya kita nak dia ingat kita. Paling best, dia jadi referral pula pada kawan-kawan mereka. Bila dia dah percaya, dah trust kat kita, dia ingat kat kita. Kalau kawan dia ada problem yang macam yang dia rasa kita boleh tolong, insya-Allah dia akan recommendkan kita dekat kawan dia. Yang ni memang sangat berkesan dan saya nampak banyak testimoni. Even untuk saya sendiri pun saya nampak ada nampak benda ni. Benda ni kita nampak. Kita tak cerita apa-apa pun, kita tak promote apa-apa pun, tapi bila orang dah ingat dekat kita, dalam kepala dia pasal kita ada jual ataupun kita ada buat bisnes ni, bila ada apa-apa pun orang akan balik pada kita. Walaupun lepas 5 tahun, walaupun lepas 10 tahun, bila kita dah letak branding kita dekat dalam diri orang seseorang tu, prospek kita tu, untuk long term, so walaupun kadang-kadang kita dah tak ingat lah bila kita cerita kat dia, dia akan balik kepada kita balik. So sebab servis itu yang paling penting, servis kita sangat baik. Alright. So, untuk permulaan, ini untuk permulaan, kalau untuk dah lama tu atau pulang pada anda, ini apa yang saya dah dapat juga daripada online marketer yang ada dekat dalam internet tu. So, untuk follow up, jadual follow up, tak kisahlah anda nak follow up berkenaan dengan bisnes ataupun nak follow up berkenaan dengan produk. Okay. Dua follow up yang berbeza. Okay, kita contoh hari Isnin yang dikira sebagai hari pertama. So, anda boleh follow up melalui WhatsApp personal ataupun melalui broadcast. Okay, so kalau ramai prospek anda boleh broadcast sekaligus, tak perlu nak type seorang. Tapi kalau tak ramai, better personal. Bagi saya personal touch tu lagi bagus. So jadual follow up untuk prospek hari pertama. Untuk prospek ni maksudnya mereka yang kita tak berjaya jual barang lagi atau tak berjaya jadikan dia sebagai member lagi. Hari pertama jangan kacau. Hari kedua start hari Selasa contoh. Selasa, lepas tu hari keempat, hari ke-6, hari ke-7, hari ke-9, hari ke-11, hari ke-14. So apa yang kita nak kongsikan konten dia? Apa kita nak follow up dengan mereka? Hari saya kongsikan. Seterusnya, okey, jadual untuk pelanggan. Hari kedua, hari kelima, hari ke-9, hari ke-14, hari ke-17, hari ke-22, hari ke-27. Kalau pelanggan ni lebih senang sebab first kita akan ajar cara guna produk ataupun cara nak buat bisnes NI contoh. Lepas tu kesan pengambilan kalau buat ambil produk, apa dia punya kesan penyembuhan dia macam mana. Lepas apa cakap lepas 14 hari, lepas 22 hari mungkin boleh tanya testimoni. So maknanya kekal keep in touch lah. Masuk dah dekat sebulan nanti tanya pula stok ada lagi kak. Setahu saya stok ni untuk sebulan ni saya rasa kak punya stok dah nak habis ni apa semua. So follow up dia untuk repeat sale kalau orang tu sebagai seorang pengguna. Okay.
So nanti saya akan kongsikan, semua jangan risau, tak perlu nak salin, tak perlu nak ingat pun. Nanti saya akan kongsikan dekat dalam grup BBRC untuk anda tengok balik, untuk anda rujuk balik. Contoh untuk bila nak buat follow up ni. Okay, so last kali, saya nak kongsikan tips. 10 tips closing like a boss. Saya cakap like a boss. Yang mana saya rasa ini adalah tips yang berkesan untuk anda, untuk anda follow up mereka. Tips closing follow up lah actually, more follow up. Okay, first kali tips selepas tahu info produk. Yang tadi kita tengok balik checkpoint yang pertama, selalu bila sampai sini dah tahu info produk dia senyap, klik kan. So pada hari kedua mungkin anda boleh WhatsApp balik mereka. Hai, Assalamualaikum Sis Izzah, semalam Sis ada WhatsApp Lily tanya pasal Little Wonder ni so Sis dah jelas ke dengan info produk yang diterangkan semalam, atau Sis ada soalan lagi nak tanya pada Lily? Tanya je, lagipun Lily tengah free sekarang ni. So itu adalah contoh WhatsApp. Maknanya anda follow up balik dengan diorang. Mungkin diorang tak apa-apa nak faham semalam, mungkin diorang ada soalan tambahan, sama ada mereka lupa ataupun malu nak tanya ke, ataupun mereka terus blur. So tanya balik hari yang kedua tu. Okay, itu first tips. So pastikan anda lepas tahu produk tu try dapatkan lagi diorang punya, orang cakap apa, tengok apa yang mereka tak jelas. Tips yang kedua, selepas tahu harga, lepas tahu harga, tengok harga ni, mungkin dia rasa tak apa-apa sesuai, harga dia tak mampu nak beli, so dia orang stop. So yang kedua ni, esoknya ataupun lusanya tanya balik, Assalam dia, semalam Lily dah terangkan pasal produk dan harga Little Wonder ni pada Sis, dah jelas ke? Atau Sis ada produk ni tak sesuai dengan Sis, mungkin sebab harga ke, boleh Lily tahu? Mungkin dia cakap, oh harga dia dah mahal sangat lah, saya tak mampu nak beli ke. Mungkin anda boleh bagi promosi tambahan ke kat situ dan sebagainya. Ataupun boleh buat cross sell. Buat cerita pasal produk lain pula yang mana yang boleh bantu mereka. Contohnya, kalau tak pun untuk permulaan mungkin Sis boleh try dulu kopi Permata Suri tu, nak tengok kita punya kopi, kita punya range produk minuman kita memang sangat bagus dan berkualiti dan sedap, dan juga ada khasiat tambahan dia kat situ. Contoh so maknanya kita tak dapat close sale satu barang tu, jangan fed up, jangan frust. Cuba try buat cross sale, jual pula barang lain yang mana mungkin yang ni dia rasa terlalu mahal, dia orang tak mampu disebabkan income dan sebagainya. Mungkin kita boleh bagi range barang yang lebih kurang sama tapi dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Okey. Yang ketiga, selepas dapat nombor akaun. Ni lepas nak bayar apa semua, nak buat appointment online kan, lepas tu senyap. Selalunya bila orang dah minta nombor akaun tu, maknanya dia betul-betul berminat nak beli. So kalau sampai kat sini masih lagi klik-klik, maknanya tak close sale, something wrong somewhere lah. So try balik, WhatsApp dia orang, follow up dengan dia orang. Assalam dia, maaf ganggu Sis. Petang ni Sis Lily nak post item customer contoh ini yang cakap, ini saya nak post customer punya barang. So ada Sis nak Lily post kali tak barang yang Sis minat semalam tu contoh Kalau dia jawab nak, okey macam tu cepat-cepat bagi Lily receipt bank in, so boleh Lily post kali barang Sis petang ni. Okey, so contoh so maknanya dalam automatik anda boleh close sale kat situ. Okey, maknanya follow up tu macam-macam bentuk ada. Bentuk. Okey, seterusnya selepas bagi alasan, lepas dapat nombor akaun, lepas tu tiba-tiba nak tanya suami, nak tanya isteri dulu, nak tanya nenek dulu dan sebagainya. Tak apa, no problem. Let it be. Lepas tu dia orang senyap kan. Lepas tu tanya balik lepas usahanya, salam dia, Sis dah tanya ke Cik Abang pasal nak order Little Wonder ni. Cik Abang mesti bagi kalau dia tahu dia dapat minum pelbagai jenis minuman dan sup yang sedap setiap hari, mesti dia makin sayang pada Sis. So bagi dia encouragement ataupun kelebihan jika dia beli barang tu. Tunjukkan dia something yang dia lah yang cakap yang nampak relevan lah, jangan yang pelik-pelik pula. So mesti dia bagi Sis order punya Kalau boleh jangan follow up tu dalam bentuk yang pendek Sis dah tanya suami belum? Macam mana? Jadi tak nak beli? No. Itu nampak sangat kaku dan nampak sangat hard sell lah jual barang. So maknanya lebihkan pada berkongsi kebaikan dia kalau dia beli barang tu, berkongsi tentang khasiat dan sebagainya. So kalau kita buat macam ni, so bila dia tak beli dia akan rasa bersalah. Itu yang paling mahal, poin yang paling penting. Sampai dia rasa bila dia tak beli, dia rasa bersalah. Ini balik pada copywriting dulu. So benda ni sangat related dengan copywriting, tapi ni dalam bentuk WhatsApp. So seterusnya, checkpoint yang kelima selepas bagi detail postage. Tadi dia cerita akaun semua dah bagi, dia balik pada tips kita yang ketiga tadi, sama lebih kurang juga. Kita try hint dia orang, maknanya hari ni kita nak post barang, so just nak confirm ke alamat. Dia dah bagi alamat tadi kan, dah bagi postage detail apa semua. So maknanya kalau
dia reply, maknanya dia reply sama ada berminat ke ataupun tak berminat ke, maknanya kita tahu kat mana dia punya kedudukan sekarang daripada dia senyap terus kan. So kalau dia serius dia mesti reply, kalau tidak mungkin dia akan tinggalkan blue tick je, tak apa, no problem. Next kita boleh sambung lagi. Kita boleh sambung lagi, follow up, tapi bukan push dia untuk beli barang lah. Kita buat dalam bentuk yang lain pula. Okay, so contoh tips yang kelima mungkin kita boleh kongsikan dengan dia tips, panduan ataupun petua berkenaan dengan produk ataupun tak berkaitan dengan produk, ataupun mungkin yang boleh bantu masalah yang mereka hadapi. So itu adalah satu cara lagi. So kita lagi kan, yes Mr. Bala, never give up. Betul tu. Lepas kita follow up tapi prospek masih tak reply sepatah pun dan masih diam, tinggalkan blue tick je, selagi dia tak block, selagi tu kita follow up. Tapi bukannya hari-hari bukan hari-hari. Tapi mungkin 2 ke 3 hari sekali anda boleh tengok balik pada jadual nanti dekat dalam slide yang saya akan kongsikan. So contohnya dia nak kuruskan badan. So kita bagi tips macam mana nak kurus. 3 selamat ni mungkin boleh bantu sis kurangkan 1 kilo sehari. Tapi kena amalkan secara konsisten baru menjadi. Tapi untuk yang follow up seterusnya, lepas tadi anda dah push dia orang untuk beli barang, cuba elakkan bercerita dulu pasal produk buat seketika. Lebihkan pada alihkan perhatian pada masalah dia tanpa nampak macam kita nak jual barang. Jangan hard sell kat situ. Dan seterusnya, yang ketujuh, kongsi testimoni pun bagus juga. Dah tadi kita dah cerita dia macam tak nak beli, macam indah tak indah je, kita kongsikan pula testimoni. Tapi ingat bila kongsi testimoni perlu WhatsApp ke Facebook ke, jangan letakkan gambar ataupun letakkan video semata-mata, tapi buat sikit copywriting lah kat situ. Buat copywriting. Contoh hari ni Lily seronok sangat sebab ada kawan Lily baru dia cuba organik ni 2 minggu lepas. Dia kata selera makan dah kurang, daripada 1 pinggan penuh sekarang dah separuh, badan pun rasa ringan. Dia cuba sis tengok. Okey. Hantarlah video ke, gambar ke, testimoni tu. Mungkin terbuka dia punya, apa cakap, terbuka minda dia untuk beli barang tu. Lepas tengok bukti kesan produk tu pada orang lain. Alright. So, dan untuk motivate dia orang jugalah, maksudnya masalah yang dia orang hadapi tu boleh diselesaikan dengan bantuan produk kita. So, cari testimoni yang sama. Jangan pula dia cakap nak kuruskan badan anda, pergi hantar dia cara nak hilangkan jerawat. Itu 2 benda yang berbeza. Fokus pada masalah dia. Fokus apa yang dia orang hadapi. Promotion. So, kalau rasa dah kali dalam seminggu tu follow up, dia senyap ke, blue tick ke, ataupun dia orang reply tapi masih macam tak nak beli barang ke apa sebagainya. Last kali ini paling core lah, bagi promo. Bagi promo. Hari ni kat ni, hari jadi Lily hari nak bagi untuk 50 orang je dapat jimat RM20 ataupun dapat hadiah free fire sale 1 ke, dapat free 1 botol Royal Vitamin C ke. So promosikan untuk prospek kita yang susah nak respon lah. So maknanya kita teruskan follow up. Kita boleh nampak game dia macam mana. Maksudnya kalau dia reply tu mungkin dia masih berminat lagi ataupun dia terus diam tu. Kita ambil masa 2 minggu untuk satu prospek tu, ambil masa 2 minggu. Lepas 2 minggu tu kalau dia masih tak reply lagi, jangan pula lepas 2 hari kita ambil lagi, stop. Lepas 2 minggu kita buat, lepas 2 minggu lagi. Lepas tu lepas sebulan. Tapi kita still follow up. Sebab banyak orang saya jumpa dalam bisnes ni, dalam bisnes multi level lah, especially bukan kat CNI je, dekat company lain pun, follow up adalah satu benda yang penting. Kadang-kadang mungkin dia tak masuk hari ni, mungkin dia tak beli produk hari ni, mungkin lepas 3 tahun nanti baru dia masuk. Ataupun selama ni dia beli produk je, kita follow up untuk bisnes, dia masih lagi huha-huha, tak nak masuk apa sebagainya. Tapi teruskan follow up. So bila kita nampak, kadang-kadang saya dah jumpa banyak testimoni, saya tanya dengan leader dia, okey, yang dia punya downline ni, yang ni sebenarnya dah lama. Dia beli barang pun 3 tahun lepas, tapi sampai baru sekarang dia masuk boom, terus jadi leader juga, jadi AM dan sebagainya. Mana dia betul-betul buat lepas daripada tu. So dia cakap kata kunci dia sabar dan teruskan follow up, konsisten, dengar masalah, cari peluang persahabatan tu, eratkan dengan mereka. So yang penting kita dalam bisnes ni lagi lama lagi besar rangkaian kita, lagi besar network kita, sama ada join sebagai CBO ataupun tak. So dekat situ, daripada bukan CBO pun kita boleh convert kepada CBO. Bukan makin lama makin bisnes makin kurang untuk prospek kita jumpa ataupun orang yang untuk kita jumpa. So it's all about friendship juga kat situ. Okey, dan seterusnya yang ke-9, ini special untuk pelanggan. Untuk pelanggan, kongsikan lepas sehari atau 2 hari lepas nak post barang tu, ataupun katalah lepas 3 hari guna produk kita, follow up dengan mereka, bagi tahu apakah
kesan-kesan awal ataupun tidak balas penyembuhan yang mereka bakal hadapi jika makan produk ni. Selamat pagi sis, boleh cuba produk ni dan juga share kesan-kesan awal yang saya rasa lepas makan leaf ni dan ada 5 bla 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 bla. Bolehlah, sembanglah kat situ. Okey. Dan yang seterusnya dapatkan testimoni penuh. Yang ni kalau dah lepas minggu 2 minggu join, dah beli makan produk dan nampak kesan dia apa semua, minta testimoni. Ini paling penting juga. Dapatkan testimoni daripada mereka untuk next punya selling ataupun dalam masa sama untuk menunjukkan bahawa kita ambil berat tentang mereka. Itu penting juga. Kadang-kadang bukan kita nak testimoni ni semata-mata untuk kita promote pada orang lain kemudiannya, tapi juga untuk dapatkan dia orang punya apa orang cakap kepercayaan dia orang. Oh, dia ni betul-betul ambil berat pasal aku, tanya aku lepas seminggu, lepas 2 minggu macam mana kesan dia. Orang nak tengok macam tu Okay, so tahniah si Sida contoh dia kerana berjaya turunkan berat badan seperti mana dia mahukan. Dia ni nak bagi present je sebab sungguh-sungguh nak turunkan berat badan ni. So boleh tak kongsi macam mana lepas guna New Organic ni? Kalau best testimony sis, Lily nak bagi ajar isteri. So nanti dia akan reply lah. Dulu-dulu lepas bersalin badan akak naik 10 kilo. Tak tahu macam mana nak buat lagi. Macam-macam ubat dan ayat akak cuba. Tapi lala jumpa New Organic, tak sangka pula boleh kurus. Contoh So maknanya ini adalah 10 tips dia, tapi sebenarnya ada banyak lagi banyak berpuluh tips. Itu belum lagi cerita pasal cross sell, cerita pasal upselling, cross selling, banyak. Nanti mungkin dalam masa ke semasa saya akan kongsikan juga tips-tips lain dekat dalam grup EBLC. Sebab masa sangat mencemburi kita, ada lebih sejam kita bersama pada hari ini. Okay, so itu saja perkongsian saya. InsyaAllah kalau anda follow semua tips-tips yang kita bagi ni, InsyaAllah anda boleh nampak perbezaan dekat situ, especially pada orang baru. Yang lama dah memang otai-otai tu saya tak nafikan, memang anda lagi power. Mungkin anda lagi banyak ayat, bantahan cakap cara nak menangani bantahan, macam mana nak follow up yang baik. Okey, soalan daripada Cik Siti Zanaria, saya sharekan produk selalu guna je. Ini bermakna kurang 5 produk, sedangkan saya naik banyak produk. Apa nasihat tuan untuk nak promo produk lain? Tak kisah. Kalau rasa nak fokus pada 5 produk, fokus je pada 5 produk. Kalau rasa nak fokus pada 1 produk, terpulang pada anda. Tapi jangan lupa untuk cross sell lah. Maksudnya kita memang fokus pada 5 produk ni, kurang 5 produk. Tapi dalam masa sama kita perlu tahu kena ada ilmu juga, pengetahuan tentang produk-produk lain. Mungkin produk yang kita jual tu tak sesuai untuk dia. Try bagi suggestion untuk produk-produk yang lain. Tapi untuk fokus produk kurang dari 5 tak ada masalah. Ataupun fokus pada satu kategori contoh wellness je. No problem. Tapi dalam masa sama tambah ilmu untuk tahu juga produk-produk lain. Bukan tinggalkan terus. Maknanya kalau anda ada yang ni tak boleh guna, mungkin kita boleh bagi solusi lain. Tapi kita tak fokus kat situ, okey? Selalunya lepas tip 6 tu nak kata bye-bye terus, hai padu kena sabar follow up betul tu doktor. Biasa tu doktor. Sebab tu cakap kalau semua yang kita punya prospek tu kita dapat close sale, saya rasa dah bersepah dah sekarang ni jadi double diamond kan. So maknanya bisnes bukanlah mudah juga tapi tak susah. Yang penting sabar. Sabar dan terus dapatkan knowledge dan terus yang paling penting pengalaman sendiri. Lagi banyak orang kata no kat kita, makin dekat kita dengan kejayaan. Kena ingat benda tu Lagi banyak orang reject kita sebenarnya, makin dekat kita dengan kejayaan. Bukan makin cepat kita give up. Kena ubah mindset tu juga. Sebab saya first kali dalam bidang bisnes dulu, waktu saya mula-mula grad dulu, saya buat direct selling yang betul-betul direct selling lagi. Saya pergi jual pula. Saya pergi isi borang kredit card. Bukan senang pergi duduk kat tepi warung-warung dekat tepi warung-warung kat tepi stesen minyak dekat buka gerai dan sebagainya untuk orang apply kredit card. Mungkin kadang-kadang kita jumpa daripada pagi sampai pukul 4 petang. Jumpa 150 orang, seorang pun tak masuk. Tapi masuk pukul 6 tu kita jumpa, lepas pukul 6 tu berdesuk. Itu sale 2,000 contoh. So lot of memory. Lagi ramai kita jumpa orang, lagi dekat kita dengan kejayaan. Lagi ramai orang say no kat kita, lagi dekat kita dengan kejayaan. Kena ingat benda tu. So hati kena keras. Tapi kalau semua kata yes, alhamdulillah, itu memang rezeki anda lah. Mungkin anda lagi hebat daripada saya mungkin anda. Tapi sebenarnya dia bergantung pada pengalaman juga. Sebab saya dah tengok banyak Untuk mereka yang dah lama sebenarnya untuk proses sangat senang. Tanya macam kita punya Diamond Agency Manager Fauzi Yusof, macam Double Diamond, Irman Arbi dan sebagainya. Leader-leader kita yang ada kat dalam ni ataupun yang dekat luar sana, untuk dia orang closing sale sangat mudah. Tapi untuk orang baru, mati-mati die-die buat pun tak boleh nak close sale. So pengalaman tu juga mematangkan, pengalaman tu juga akan membuatkan kejayaan tu makin hampir
dan lebih senang untuk kita melakukan sesuatu perkara tu dengan jayanya. Alright. So dalam broadcast berapa kali sehari boleh hantar posting, ada limit tak? Tak ada limit boleh hantar berapa kali pun, tapi jangan banyak sangat jangan sampai orang menyampah. Kalau boleh maksimum pun 2-3 je saya. Kalau boleh sehari 1 pun cukup. Setakat ni tak ada ni. Yes, Puan Fatimah, setuju, sabar dan tolakkan, jangan putus asa. Sebab tu saya cakap anda lagi banyak pengalaman dekat dalam field. Saya tahu bukan mudah untuk yang setengah orang tu nak buat bisnes, tapi itu sebenarnya bila anda dah berjaya, itu sebenarnya nikmat dia. Anda boleh nampak balik, anda boleh ceritakan balik ke orang macam mana cara untuk anda berjaya sekarang ni. Itu penting Alright. Okay, terima kasih kepada semua. Okay, next. Ini saya tak nak cerita panjang pasal benda ni dah. So nanti untuk soalan seterusnya boleh PM ataupun boleh WhatsApp dekat dalam grup EBRC. InsyaAllah kita akan jawab. Okey, cabaran untuk minggu ni kempen untuk minggu ni. Okey, jom cari pelanggan. Very simple minggu ni, very simple. Okey, first kali saya nak anda buat posting perkataan CNI, produk ke, bisnes ke, whatever, saya tak peduli. Minggu ni terpulang pada anda. Yang penting anda letak whatsapp.my, link whatsapp.my anda. Sama ada yang free yang anda type terus ataupun anda yang nak buat subdomain tu terpulang pada anda. Lepas tu yang paling penting ada hashtag EBRC8. Sebab saya nak nampak macam mana penerimaan. Nanti boleh anda kongsikan juga dalam grup ke ataupun nanti dalam kelas ke. Macam mana lepas anda kongsikan WhatsApp.my, ramai tak orang kembali pada anda. Especially bila berkaitan dengan produk lah. Untuk berkaitan dengan produk, selalu orang akan bertanya balik kalau produk tu kena dengan dia orang. Pastikan posting kreatif macam Mr. Bala kongsikan tadi. Kongsikan juga dalam media sosial, dalam medium sosial media lain dan juga dapatkan sebanyak mungkin like, komen dan share. Macam biasa. Alright. So, macam biasa hadiah menarik menanti anda dan paling best untuk cabaran ni kita buat untuk masa sama juga macam kempen sebelum ni 2 minggu bermula pada hari ni sampai 25 bulan 8. Okey. Untuk pengenalan anda, minggu depan kita tak ada Zoom online marketing class tapi kita ada Zoom product class Zoom online product class. So minggu depan kita ada kelas produk bersama dengan Cik Zaidi, pakar pemakanan kita. Okey, nanti dia akan cerita dalam lebih detail dalam grup. Okey. So 2 minggu ni fokus pada buat posting CNI dekat dalam Facebook dan juga kongsikan juga dalam grup EBLC supaya dapat like, dapat respon daripada kawan-kawan juga, support daripada rakan-rakan lain kita jaga kita. Alright. So hashtag EBLC8. Nak gambar ke video ke tak kisah, terpulang pada anda. Posting biasa pun dikira. Alright. Yang penting anda biasakan guna link whatsapp.my tu. Itu dia punya fokus. Dan okay, seterusnya jangan lupa pada hari Khamis ni pukul 3 petang akan ada FB Live berkenaan dengan live enzim dan juga produk LEAF. Tiada enzim, tiada kehidupan, di mana tetamu jemputan istimewa kita adalah kita punya Pearl Agency Manager Puan Fatimah Salim dan juga AM Agency Manager Puan Zainab Amil Hamzah ataupun lebih dikenali sebagai Puan Sur. Puan Sur. So ada 2 hadiah yang cukup istimewa untuk peraduan kongsi dan menang. Iaitu produk LEAF yang bernilai RM175. 2 pemenang akan dipilih dan juga kita akan ada quiz sepanjang FB Live itu berlangsung. So pastikan ajak juga rakan-rakan anda, prospek-prospek anda, pelanggan-pelanggan anda untuk sama-sama join, untuk sama-sama dengar FB Live ni. Semoga semua mendapat manfaat daripada perkongsian ni dan juga yang paling penting anda semua boleh close sale pada hari itu. So untuk ni dalam masa 2-3 hari ni pastikan anda fokus pada produk LEAF. Nak buat status ke, nak buat posting ke, fokus pada LEAF. Biar dia cakap touch sekali dengan kita punya FB Live nanti. Okay, so try close sale. Produk yang paling banyak PV, antara paling banyak PV juga ni. So pastikan fokus pada produk ni untuk minggu ni. Dan juga ajak ramai-ramai tonton FB Live pada hari Khamis ni. Pukul 3 petang, jangan lupa 3 petang. Alright, so setakat itu dulu perkongsian saya pada hari ini. Segala salah dan silap harap dimaafkan. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh ditanyakan dalam grup ataupun boleh PM kepada saya. Mesti ada cabaran. Ya, saya memang betul. Kalau tak ada cabaran, bukan manusia namanya. So, selagi nama manusia, selagi itu kita ada cabaran, tak apa. Yang penting kita macam mana kita nak bangkit untuk lawan dengan cabaran tersebut. Okey, setakat itu dulu perkongsian saya. Saya serahkan balik
sesi training ini kepada Cik Mazlah Ibrahim. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih kepada Sifu Rizwan dan juga speaker undangan kita iaitu anggota daripada Amazing Superhero Team iaitu Pearl Agency Manager Mr. Bala. Dua-dua Sifu ini memberikan perkongsian yang bagus tentang topik kita hari ini iaitu aplikasi WhatsApp, bagaimana kita nak memaksimalkan penggunaan dia. Okay. Jadi sebelum kita pergi, boleh tak sama-sama kita ambil gambar dulu? Ambil gambar. Kalau boleh, untuk anda semua, kita boleh buka tak video masing-masing untuk Cik Zaidi sekarang. Cik Zaidi ada ada. Ambil gambar semua sekali Kalau boleh tolong buka video masing-masing supaya kita dapat sama-sama mengambil gambar antara satu sama lain supaya kita boleh kenal. Dan kita akan postkan dalam grup e-business learning class kita. Okey, jadinya kita Zaidi sama ada ready atau tak, you kena beritahu Okey, kita dah ready sekarang. Hari ni freestyle, ada 2 Freestyle. page. Freestyle, okey. Freestyle 2 page, semua dalam posting masing-masing. Okey, page pertama. Cik Rizwan ajak cakap jangan freestyle. Dia nak buat macam Superman. Jom macam Superman. Okey, mari gini. AST. Okey, boleh tak? Okey, boleh. Alright, page pertama. 1, 2. Okey, kita pergi ke page yang kedua. Sekejap. Page yang kedua. 1, 2. Okey. Pak Suryati tengok tangan dia masih dekat Alright, terima kasih. Okey, perkongsian yang bagus pada hari ini. Terima kasih kerana anda ikut serta dan saya rasa saya tadi soalan daripada komen daripada Cik Zanariah tadi beritahu seronok kalau memang ada cabaran. Inilah sedikit apa yang kita buat adalah sebagai orang kata tu untuk kasih injection kepada anda, suntikan untuk anda melakukan. Tetapi tindakannya sebagai kita seorang usahawan untuk kita belajar, kita sebenarnya semangat ini datang daripada anda. Jadi daripada kami ada suntikan yang sedikit sahaja. Dan tadi Cik Rizwan ada beritahu tentang tips yang ke-10 iaitu testimoni produk. Dia ada beritahu tadi tentang CBO tu, contohnya CBO Cik Lily. Cik Lily kata nak kasihkan hadiah. Sebenarnya anda pun tahu bahawa di dalam CNI kita ada di dalam business learning department ada memberikan juga sumbangan token of appreciation, memberikan hadiah berbentuk produk bagi yang orang yang memberikan kita testimoni. Jadi anda pun boleh berkongsi. Jadinya salah satu daripada tipsnya adalah bila nak collect testimoni, cakap dengan Puan, katakanlah Puan Sharifah, okey, CNI ni boleh, Puan Sharifah makan produk bagus ni. Jadinya kalau boleh dapat kongsi sebelum dan selepas, jadinya ambil gambar sedikit. Jadinya kami pun dalam syarikat CNI pun berbesar hati untuk memberikan sedikit cenderahati kepada Puan Sharifah. Something like that. Jadinya salah satu anda boleh kasih sendiri hadiah daripada anda dan anda boleh dalam CNI kita juga bantu untuk memberikan ini. Dan itu satu cadangan yang pada saya juga cara bagaimana CNI membantu anda sebagai CBO ataupun sebagai orang kata membuatkan dalam bisnes kita. Jadi perkara ini kalau kita lihat dalam syarikat-syarikat yang lain memang susah. Ini kita nak beritahu kepada anda. Ini yang keluar biasaan dalam CNI. Saya juga suka tadi jawapan yang diberi oleh Cik Rizwan bila Cik Zanaria beritahu. Kalau kita cakap kurang daripada 5 produk, adakah kita perlu untuk promo produk lain? Jadi satu daripada tips yang dalam CNI ni, anda akan nampak produk CNI ada promosi sepanjang tahun. Jadi tiap-tiap bulan ada promosi yang berbeza. Jadinya promosi-promosi ini selalunya
informasi-informasi yang berkaitan dengan promosi ini akan dikongsikan oleh syarikat di dalam WhatsApp group ataupun di dalam Facebook. Jadinya ini membantu anda mengetahui sedikit ilmu lebih tentang bagaimana nak berkongsi tentang produk yang dipromosikan. Jadi pada saya rugi kalau anda tidak mengambil peluang ini. Jadinya 5 produk ini mungkin yang sudah anda pakar, teruskan. Tetapi anda belajar kalau bolehlah 1 bulan mungkin at least ada 2 produk baru yang anda belajar. Jadinya dan 2 produk ini kalau boleh yang berkaitan dengan produk yang dipromosi pada bulan tersebut. Jadi kalau tak tahu pun anda boleh tanya dalam grup e-business learning class ataupun anda boleh cari di dalam Facebook Malaysia informasi-informasi ini. Ini tips daripada kami kerana kadang-kadang kita nampak rugi juga CBO yang tak mengambil peluang promosi ni. Kadang promosi seperti ini yang akan membantu jualan meroket pada bulan-bulan tertentu. Contohnya kadang-kadang bila kita ada contohnya bulan lepas kita ada LAF promosi. Jadinya jualan tentang LAF meroket begitu luar biasa juga. Jadi ini membantu juga anda, katakanlah anda nak fight untuk menjadi agency manager. Jadi kalau anda begitu, anda akan lagi dapat peluang untuk melakukan dengan tim-tim anda sekali. Jadi bulan ini antara produk yang dipromosikan adalah Life Enzyme yang dikaitkan dengan percumanya LAF. Sebab itu pada bulan ini kita ada menekankan Facebook Live tentang tiada enzim, tiada kehidupan. Jadi untuk majlis FB Live ini akan kita adakan pada hari Khamis 3 petang. Jadi pastikan kita nak anda sama-sama untuk membantu kita untuk share dan berkongsi dengan ramai orang untuk tahu tentang perkongsian ini. Dan seterusnya nanti kita akan juga mempunyai satu program Zoom untuk produk, dan Zoom produk ini akan juga kita berkongsi tentang produk-produk. Jadinya EBLC bukan hanya untuk bisnes tetapi juga untuk mengetahui produk, ilmu produk dan bagaimana kita mempraktikkan untuk memperkenalkan kepada usahawan-usahawan kita. Jadi untuk itu testimoni sudah ada. Jadi yang penting yang kita harap daripada anda, sama-sama kita membantu antara satu sama lain dan sama-sama kita berjaya bersama CNI. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat malam dan jumpa anda di FB Live Malaysia pada hari Khamis ini. Bye!